dengan sebaik-baiknya oleh kedua orang tuanya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan semua saudara kami ini Bapa kepadamu saja. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka dan apa yang menjadi doa-doa mereka selama ini. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mendengarkan dan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami sebentar lagi akan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyertai kami memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Esther silakan ke depan. Saudara, kita akan belajar kembali Mazmur 94. 亲爱的弟兄姐妹，我们一起学习诗篇94篇。 Kita akan membaca tidak semua ayatnya, 这些经文我们没有全部念， akan dibaca dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin ya. Ayat 1 dulu kita baca, saya baca bahasa Indonesia, nanti bahasa Mandarin. Ayat 1 dulu. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. 耶和华呀，你是深渊的神，深渊的神啊，求你发出光来。 Ayat 12 sampai 15 saya bacakan dulu. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. 12节，耶和华呀，你所管教、用律法所教训的人是有福的。你使他遭难的日子得享平安，唯有恶人陷在所挖的坑中。因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。审判要转向公义，心里正直的必都随从。 Saudara, Mazmur ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Allah Pembela Keadilan. 圣经公义Ya. 他给的题目就是深渊的神， Tapi saudara, saya memberikan tema Tuhan Pembalas. 但是我给的题目是深渊的神。 Saudara, mengapa kok saya berikan judul Tuhan Pembalas? 为什么我给的题目是深渊的神呢？ Karena sesuai dengan ayat pertama ya. Ya Allah, ya Tuhan Pembalas, tampillah. 因为如同第一节的，耶和华呀，你是深渊的神，深渊的神啊，求你发出光来。 Saudara, memang bahasa Indonesia memberikan judul lebih halus sedikit. 印尼文给的题目就比较很 Ya, 细文， yaitu Allah Pembela Keadilan. 就是上帝是伟大的保护者， Tidak salah saudara. 是没有错。 Tetapi sebetulnya ayat 1 itu betul-betul satu seruan yang kuat dalam diri pemazmur. 其实第一节呢，就是诗人深深的呼求上帝， Ya Allah pembalas, ya Tuhan. 深渊的神啊，你是深渊的神， Ya Allah pembalas, tampillah. 深渊的神啊，求你发出光来。 Saudara, saya pikir judul ini lebih tepat kelihatannya. 我想这个讲题更正确， Oleh karena dalam Mazmur ini kalau saudara baca keseluruhannya, 因为如果我们看这诗篇的内容， memang betul-betul umat Tuhan itu menghadapi kenyataan kesesakan dalam kehidupan mereka. 神百姓他们真正面对令人闷闷不乐的情况， Musuh-musuh betul-betul sangat-sangat menekan kehidupan umat waktu itu. 敌人欺压神百姓， Sehingga saudara mereka dengan seolah-olah mereka tidak takut terhadap Tuhan. 敌人呢好像不怕上帝。 Ya saudara bisa lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat saya bacakan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong.
第3节，耶和华呀，恶人夸胜要到几时呢？要到几时呢？他们絮絮叨叨说傲慢的话，一切作孽的人都自己夸张。 Jadi saudara, ini gambaran bahwa umat Tuhan pada waktu itu dalam keadaan yang sangat-sangat terjepit. 形容了这当时的神百姓，他们真正的受欺压。 Ya, dan kemudian saudara seolah-olah Tuhan tidak juga kunjung-kunjung datang menolong. 他们也似乎好像神的帮助一直还没有到来。 Jadi saudara, kalau melihat keadaan ini, 如果看这里的情况， kalau orang percaya tidak sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, 如果信徒呢没有真正在主里面刚强， mereka bisa putus asa. 他们会绝望， Ya, bisa putus asa. 当然会绝望。 Saudara, karena itulah disebutkan, ya Allah pembalas, tampillah. 所以第1节提到深渊的神啊，求你发出光来。 Saudara, seorang ahli bahasa dalam kamus besar bahasa Inggris namanya Samuel Johnson. 有一个约翰森博士在英文的词典， Saudara mencoba dalam kamus besar bahasa Inggris memberikan perbedaan antara balas dendam dengan pembalasan. 在英文的词典，它分明的很清楚， Saudara 报仇和报复的区别。 Saudara, kalau ya Allah Tuhan pembalas, apakah itu salah? 深渊的神是错误吗？ Saudara, pemazmur mengatakan, ya Allah pembalas, tampillah. 诗人说：“深渊的神啊，求你发出光来。” Saudara, pembalasan dengan balas dendam itu beda. 报复与报仇是不同的。 Balas dendam itu adalah tindakan membalas yang berdasarkan nafsu. 报仇呢是根据欲望来行动的， Jadi berdasarkan sakit hati, kemarahan yang bersifat sakit hati, itu namanya balas 他 dendam. 们愤怒是因为心痛，所以行动，那就是报仇。 Tapi beda dengan pembalasan. 如果报复是不一样， Pembalasan adalah satu tindakan berdasarkan keadilan. 报复是根据公义的行动。 Jadi memang judul bahasa Indonesia juga bagus, Allah pembela keadilan. 印尼的题目也是很好，就是上帝是伟大的保护者， Jadi memang betul Allah pembela keadilan. 上帝的伟大的保护者。 Tapi saudara kalau mendengar kata pembalasan, 但是如果听到报复， kita rasanya memang nggak terlalu familiar ya. 我们好像不太熟悉， Rasanya kok nggak enak gitu ya. 好像听得不顺眼。 Tetapi saudara sebetulnya tidak salah. 其实是没有错的。 Memang bahasa ini digunakan oleh Mazmur. Ya. 这是篇使用了这些词语。 Jadi kalau Tuhan melakukan pembalasan, 如果上帝伸冤的话， itu tidak salah 是没有错， karena berdasarkan keadilan. 因为是根据他的公义。 Jadi saudara kalau saudara melihat satu gambaran di dalam Mazmur 94, 如果我们看这四篇的描绘， seolah-olah kalau saudara baca dengan perlahan-lahan, seolah-olah pemazmur atau umat Tuhan itu hampir putus asa. 如果我们慢慢的读，看起来神百姓他们甚至要绝望， Karena seolah-olah Tuhan itu tidak kunjung juga menolong. 因为神的帮助一直还没有到来。 Saudara, kalau kita ingat sejarah bangsa Israel di dalam Alkitab, 如果我们记得在圣经里面以色列民的历史， saudara lihat ketika bangsa Israel menjadi suatu bangsa di Mesir, 当以色列民在埃及的时候， saudara mereka sampai diperbudak 400 tahun lebih. 他们当了400多年的奴仆。 Saudara kalau ingat itu sudah sampai Musa pun mau mengatakan bahwa Tuhan akan datang menolong, itu tuh mereka tidak mau berpikir lagi. 如果觉得这个历史，当摩西跟他们说神会帮助你们，他们就不相信了。 Saudara, karena itulah sampai Musa katakan, kalau dikatakan siapa yang mengutus aku, 所以摩西说谁差遣了我， beritahukan namanya. 告诉我他的名字。 Saudara, akhirnya Tuhan menyatakan namanya, yaitu
Aku adalah aku atau Yahweh. 神就显现了自己，我是耶和华。 Dan saudara lihat sendiri pada waktu bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir. 你们也看，当以色列民被引导出了埃及地， Sampai dalam perjalanan di padang gurun 到了旷野， selama sekitar 40 tahun. 差不多40年左右， Wah saudara, betapa sulitnya mengubah mereka. 要改变他们何等的困难。 Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Jadi Israel itu sudah mengalami banyak sekali permasalahan dalam hidup mereka. 以色列民在他们的生命当中面对了很多苦 Juga 难。 pada waktu mereka dibuang ke Babel. 当他们被俘虏到巴比伦的时候， Jadi saudara, mereka pun tidak sabar untuk menunggu. 他们是等不及神的帮助。 Padahal Tuhan sudah katakan 70 tahun kalian harus ada di pembuangan di Babel. 上帝已经跟他们说，你们在巴比伦要70年之久。 Saudara, orang kalau berada dalam kesulitan, 人在困难当中， saudara, betapa sulitnya untuk bertahan tetap stabil. 能够坚持下去是何等的困难。 Saudara, kita dalam keadaan sakit. 我们在疾病当中， Saudara, kita kalau yang mengunjungi sabar ya, sabar ya. 如果我们去探访的时候，我们就跟他说，你要忍耐，要有耐心。 Yang sehat ngomong sabar itu gampang. 健康的人说要有耐心是很简单， Tapi yang sakit saudara mengatakan sabar itu nggak gampang. 但是在病痛，他们说如果要忍耐是并不容易。 Coba saudara, maaf ya, bukan berarti saya mengharapkan saudara sakit ya, tidak saudara. 我也不希望你们生病， Saya juga pernah sakit 我 saudara. 曾经也生过病。 Kadang kalau sudah sakit tuh pengen cepat sembuh saudara. 如果我们生过病，要赶快恢复健 Kadang 康。 kala akhirnya Tuhan itu yang apa? Jadi pembantu kita untuk apa? Pakai simsalabim, sembuhkan saya Tuhan. 上帝成为我们的仆人，就马上给我们医好。 Ya. Nah begitu pula dengan kita kalau mengalami kesulitan. 当我们面对困难的时候，也是如此。 Ya sekarang ini saudara seperti saudara kita dalam usaha begitu sulit sekali. 好像其他的弟兄姐妹，他们在事业当中也是面对困难。 Bagaimana, di manakah Tuhan, pertolongan Tuhan datang? 神的帮助在哪里呢？ Saudara, itu baru masalah saat tadi kesehatan, terus masalah usaha. 这才是健康的问题，也是事业的问题。 Kalau ini orang Israel berbeda lagi. 以色列民就不一样的， Ini musuh-musuh, 他们面对敌人， ini orang-orang fasik, 面对恶人， ini orang-orang jahat yang menganiaya orang Israel. 恶人欺压他们。 Saudara, tapi pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. 但是神的帮助一直还没有到来。 Karena itulah saudara, kalau orang dalam keadaan yang begitu terjepit, 当我们在陷入困境当中， pertolongan tidak kunjung datang. 神的帮助一直还没有到来。 Kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, 如果他们不是真正在主里刚强的 dan 话， kalau bukan tangan Tuhan yang menopangnya, 如果没有上帝的手扶住他们， kita bisa tergelincir. 我们就会失脚， Kita bisa tergelincir iman kita. 我们的信心就会动摇。 Saudara, pemazmur pernah ngomong itu kan di satu mazmur. 诗人在诗篇第1篇曾经 Ya, 讲过， pemazmur pernah mengatakan ini, Tuhan kalau melihat orang-orang fasik, 神啊，如果你看到恶人， mereka kelihatannya senang, 他们看起来很高兴， mereka kelihatannya gemuk-gemuk, 他们看起来肥肥胖胖 mereka 的， kelihatannya makmur, 他们看起来过很好的生活， mereka kelihatannya tidak ada masalah dengan kehidupan, 在他们的生命当中都没有问题， tidak ada pergumulan, 没有心灵的挣扎， seolah-olah nggak ada sakit penyakit. 也没有疾病， Wah, mereka bisa menyombongkan diri. 他们就会夸耀。 Tapi aku hampir saja terjatuh. 但是我呢，差一点失脚。 Ternyata ketika aku dibawa oleh Tuhan, 结果当神带领我的时候， aku dibawa bagaimana mereka nantinya dibawa ke tempat pembantaian di hadapan Tuhan. 当你带我的时候，我看到他们以后就是在 Bahwa mereka nantinya akan diadili oleh Tuhan. 他们以后就会受到上帝的审判。 Jadi saudara, di sini kita lihat kadangkala dalam kehidupan ini ada sesuatu yang tidak adil yang kita lihat. 就是在生命当中有一些不公义的事情， Tapi saudara,
saudara dan saya tidak boleh menyalahkan Tuhan. 但是你与我不可以责怪上帝。 Saudara kalau lihat dari susunan dari Mazmur ini, 如果看这诗篇的秩序， ayat 1 sampai ke 7, 第1到第7节， itu adalah suatu seruan kepada Tuhan atas kejahatan yang merajalela terhadap umat Tuhan. 就是神百姓呼求上帝，是因为恶人狂风的欺压他们。 Jadi saudara, pemazmur terus berseru, Tuhan engkau lihat, engkau dengar 世人一直 mereka. 呼求上帝，神啊，你看，你看，你听，你决定我的祷告。 Ayat 8 sampai 11, 8到11节， itu adalah suatu tanya jawab. Apakah Tuhan tidak mengetahui semua perbuatan jahat mereka? 他们就是问上帝，神是否不知道他们所做的一切恶事？ Kemudian ayat yang ke-12 sampai 15, 12节到15节， keberadaan orang percaya yang menerima didikan Tuhan. 信徒受到了神的管教。 Ayat 16 sampai 19, 16到19节， itu adalah pergumulan batin orang percaya yang dikuatkan oleh Tuhan. 信徒面对心灵挣扎，被神坚固。 Dan akhirnya ayat 20 sampai 23, 20到23节， kepercayaan kepada Tuhan kepercayaan kepada Tuhan yang tidak akan membiarkan kejahatan menang. 相信上帝不让恶事战胜。 Jadi saudara, dari Mazmur ini kita harus belajar satu hal. 从这诗篇，我们要学习一样事情。 Maksudnya lewat Mazmur ini ada 3 pelajaran penting. 接着，这诗篇有3个重要的教导。 Pertama, 第一个， sebagai umat Tuhan, saudara dan saya harus mempercayai pembalasan Tuhan. 身为神百姓，我们要相信神是替我们伸冤的。 Pembalasan Tuhan itu pasti terjadi karena keadilan Tuhan. 神按照他的公义替我们伸冤， Dan itu harus mengikuti waktunya Tuhan. 也要跟随上帝的实际。 Karena itu walaupun kita merasa terlalu lama, 虽然我们感觉到很久， tetapi pemazmur ini berseru, Tuhan tampillah, bangunlah, berapa lama lagi ya Tuhan? 但是世人呢呼求上帝，神啊，求你发出光来，求你挺身而立，要到几时呢？ Saudara, beberapa pemazmur kita juga pernah pelajari beberapa waktu yang lalu. 几篇诗篇我们曾经也学过， Tuhan berapa lama lagi? 神啊，要到几时呢？ Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak menjawab kita menurut keinginan kita. 再一次，上帝没有按照我们的意愿回答我们， Tuhan tahu waktunya yang paling tepat. 神知道是他的时机是最正确的。 Yang kedua, 第二， sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari bahwa semua kejahatan harus dihadapi oleh setiap kita orang percaya. 身为神百姓呢，我们要面对的一切恶事， Kejahatan itu bisa merupakan hajaran sekaligus juga didikan dari Tuhan. 那些恶事呢，也有可能是上帝在管教我们。 Jadi saudara, boleh dikatakan keberdosaan dengan kejahatan-kejahatan itu memang diizinkan oleh Tuhan. 上帝允许了这些罪恶和恶事。 Saudara, ketika saudara dan saya menghadapi kejahatan dan keberdosaan, 当我们面对这些恶事和犯罪的时候， apakah kita menerima itu sebagai didikan dari Tuhan? 我们是否接受他们是因为神正在管教我 Atau 们呢？ bahkan itu mungkin merupakan hajaran dari Tuhan kepada kita. 很有可能是上帝在教训我们， Supaya dengan demikian saudara dan saya semakin menjadi tulus hati di hadapan Tuhan. 这样呢，我们在神面前更要诚心。 Maksudnya apa? 是什么意思呢？ Maksudnya membuat diri kita itu tulus, mengoreksi diri. 让我们成为真诚的人，一直省察自己。 Saudara, orang yang tidak mau mengoreksi diri 一个人他不要省察自己的时候， selalu menyalahkan orang 他 lain. 一直怪别人， Bahkan Tuhan pun disalahkan. 甚至呢会责怪上帝。 Saudara, kita punya masalah dengan orang lain. 我们跟别人发生了冲突， Seringkali kita menyalahkan orang lain, bukan 实 menyalahkan 讲呢， diri. 我们是怪别人，不是怪自己。 Seringkali kita menganggap diri kitanya yang benar. 我们一直以为是自以为对， Itu sering terjadi bukan? 时常发生这样的事情，对不 Padahal 对？ belum tentu loh
orang lain itu yang salah. 不一定是别人的错误， Mungkin kitanya yang salah. 很有可能是我们自己的错误。 Nah, saudara, hingga ketika kita sering menyalahkan orang lain, 当我们时常责怪别人的时候， kita sudah tidak jujur. 我们就成为不诚实 Kita 的人， tidak jujur kepada diri sendiri. 我们对自己不诚实。 Nah, lebih jahat lagi, lebih kurang ajar lagi menyalahkan Tuhan. 更不好呢，如果责怪上帝， Saudara, sekali lagi, saudara dan saya tidak boleh menjadi anak Tuhan yang menyalahkan Tuhan. 再一次呢，你与我不可以成为责怪上帝的神儿 Kok 女。 Tuhan begitu sih? 为什么上帝这样做呢？ Kok Tuhan tidak mau tolong saya 为 sih? 什么上帝不帮助我们 Saya 呢？ sudah berdoa, sudah rajin datang kepada Tuhan. 我已经祷告，也时常来教会， Saya sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. 我已经奉献了， Saya sudah melayani Tuhan. 我也已经侍奉上帝了。 Seolah-olah saudara memberikan itu semua supaya apa? Tuhan membalas semuanya. 看起来你们做了这些事情，让神包覆你们， Saudara melakukan itu semua bukan sebagai ucapan syukur, 不是因为你们向神感恩， tapi cuma hanya meminta apa? Meminta Tuhan membalas untuk kita. 是我们呼求让上帝报答我们。 Jadi Tuhan itu seperti alat transaksi buat kita. 上帝好像是我们交易的工具， Karena itu hati kita nggak tulus. 所以我们的心是不诚信的。 Saudara, jangan demikian. 我们不要变成这样的人。 Nah, pemazmur sadar hal itu. 世人就醒悟到这件 Yaitu, 事。 kalau baca Alkitab dengan baik-baik, 如果你们好好的读圣经， orang-orang yang saleh di Jen- dalam Alkitab, 圣经里面正经的人， misalnya seperti Daniel dan 3 temannya, 比如说是但以理和他的3个朋友， ketika mereka dibuang ke Babel, 当他们被俘虏到巴比伦的时 mereka 候， tidak menyalahkan rekan sebangsanya. 他没有责怪其他的朋友。 Daniel dan teman-temannya itu termasuk saleh saudara hidupnya. 但以理和他的朋友，也可以算是正经的 Mereka 人。 tidak ngomong, ini gara-gara kalian ini semua tidak taat kepada Tuhan. Tidak. 他们没有说这都是因为你们，所以我们被俘虏。 Mereka juga tidak menyalahkan Tuhan. 他们也没有责怪上帝， Tapi mereka malah apa? Mengaku dosa mereka. 他们反而在上帝面前认罪。 Saudara kalau baca kitab Daniel, saudara juga menemukan Daniel berdoa, Tuhan kami orang berdosa. 如果你们看但以理书的时候呢，你们就会看但以理祷告的时候，我们是个罪人。 Saudara baca kitab Esra. 你们看以斯拉记， Esra itu orang yang taat kepada hukum Taurat. 以斯拉记呢是遵行律法， Bahkan mengajar tentang Taurat. 也教导了律法， Bahkan sudah memberitahukan arti-arti tentang Taurat Tuhan. 也告诉了律法的意思。 Esra pun pada waktu berdoa, Tuhan ampunilah kami, kami telah berdosa. 以斯拉当祷告的时候，主啊，求你赦免我们，我们是个罪人。 Jadi orang yang saleh, 虔诚的人， orang yang takut akan Tuhan, 敬畏上帝的人， orang yang punya kerohanian yang baik, 是一个很好的属灵的人， dia tidak akan menyalahkan orang lain, 他不会怪别人， apalagi menyalahkan Tuhan. 更何况责怪上帝。 Dia akan menjadi tulus hati 他就变成真诚， dan dia akan mengakui dia juga adalah orang yang berdosa. 他也是承认，他也是个罪人。 Jadi kejahatan yang ada di luar 外面的恶事， ataupun kelakuan-kelakuan orang di luar yang menjahati kita 还是外面的人对我们做恶事， bukan membuat kita semakin dendam kepada mereka. 不是让我们对他们报仇， Serahkan semua pembalasan kepada Tuhan. 把一切交托给上帝替我们伸冤的。 Mengapa? 为什么呢？ Karena kalau Tuhan yang membalas, 因为如果上帝替我们伸冤， pasti pembalasan Tuhan itu adil. 神的伸冤一定是公义的。 Kalau kita yang membalas, 如果是我们报复的， pasti penuh dengan nafsu dan dendam. 一定充满着欲望和报仇的心。 Saudara, kita harus sadar, kita ini semua orang berdosa. 我们要醒悟，我们都是个罪人。 Kalau kita marah, itu kebanyakan apa? Kemarahannya karena apa? Harga diri kita disinggung. Betul 如 kan? 果我们愤怒的话，是因为伤了我们的自尊心， Serahkan kepada Tuhan. 全部把它交托给上帝。 Ketiga, 第三， sebagai umat Tuhan kita harus menggantungkan diri kita kepada Tuhan. 身为神百姓，我们要不断的依靠上帝。 Kita harus memohon Tuhan, peganglah tangan saya.
我们要跟上帝说：“上帝啊，求你扶助我， Tuhan peganglah, kuatkanlah iman saya. 抓住我的手，坚固我的信心。” Kenapa kita harus minta itu? 为什么我们要呼求这样的， Supaya kita tidak terpleset, 让我们没有视角， kita tidak jatuh dalam dosa, 我们没有堕落在罪恶当中， khususnya dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan. 特别是不信任上帝的罪恶。 Akibat dari apa? Kita putus asa. 因为什么呢？是因为我们绝望。 Putus asa karena apa? Seolah-olah kita tidak menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. 为什么绝望呢？因为在上帝里，在主里面，我们找不到出路。 Kita harus sadar satu hal. 我们要醒悟一件事情： Segala kesulitan yang kita alami, 我们所面对的困难， kalau kita serahkan kepada Tuhan, 如果把它交托给上帝， pasti ada jalan keluar. 一定有出路。 Tapi jalan keluarnya gimana? 但是什么样的出路呢？ Yang pertama adalah kita harus betul-betul tulus. 第一呢，我们要真诚， Kedua, kita terus berpegang kepada Tuhan. 一直要坚持上帝， Ingat terus kepada Tuhan. 记得上帝， Memohon Tuhan berikan hikmat kepada kita. 呼求上帝赐给我们智慧， Sehingga kita bisa melihat masalahnya itu apa. 使我们能看见我们所面对的问题是什么问题。 Seperti tadi Esra, Nehemia, dan Daniel. 像刚才以斯拉、尼希米和但以理， Mereka tahu masalahnya. 他们知道是什么问 Yaitu 题， keberdosaan orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan. 就是以色列民堕落，他们不顺从上帝， Jadi mereka tidak menyalahkan Tuhan. 所以他们没有责怪上帝， Mereka akhirnya tulus, mereka ngakui mereka yang bersalah. 他们真诚，他们认罪，Mereka menerima apa yang Tuhan sudah putuskan. 他们领受了上帝判断是什么。 Dan yang terakhir yang paling penting, 最后最重要的， orang yang tulus dan mengerti hikmat dari Tuhan 真诚的人和有智慧的人， tidak mudah dibohongi oleh nabi palsu. 不容易受到了假先知的欺骗。 Ingat, sekarang banyak nabi palsu. 记得现在有很多假先知， Lewat YouTube itu banyak nabi palsu. 网上有很多假先知。 Saudara, zaman Daniel, zaman Esra, Nehemia juga banyak nabi palsu. 但以理时代、以斯拉时代、尼希米时代也很多假先知。 Saudara kalau tahu, saudara, Yeremia pun menghadapi nabi palsu. 如果你们知道，耶利米也面对了假先知， Elia pun menghadapi nabi palsu. 以利亚也面对了假先知。 Ingat ya, nabi palsu lebih banyak daripada nabi yang benar. 记得假先知比真正的先知多。 Yeremia waktu itu sampai dimasukin ke sumur, saudara, yang kering. 当时呢，耶利米放在干的井里， Jangan kasih makan sampai kenyang. Jangan kasih makan sampai kenyang. 不要让他吃饱， Kasih rotinya sedikit saja. 给他一点点面包。 Itu Yeremia. 这就是耶利米。 Elia pun sampai ketakutan menghadapi apa saudara dari Isabel. 以斯拉面对伊撒贝也是感到恐惧。 Saudara, nabi palsu pada waktu zaman Yeremia itu, oh sebentar lagi Tuhan akan menolong. 在耶利米时代，假先知他们说，神的帮助一定到来。 Yeremia tidak berani menghakimi. 耶利米他不敢审判， Tapi kemudian Tuhan berfirman kepada Yeremia, 但是神呢对耶利米说， aku tidak berbicara begitu. 我没有这样说。 Pulang lagi, kasih tahu, balik lagi, kasih tahu kepada nabi-nabi. Aku tidak berbicara begitu kepada mereka. 回去告诉假先知，我没有这样说。 Jadi saudara dan saya harus setia kepada firman Tuhan. 所以你与我要忠信神的话。 Saudara dan saya kalau tidak baca Alkitab baik-baik, 如果我们没有好好的读圣经， tidak mengerti Alkitab baik-baik, 不明白圣经， gampang untuk dibodohin sama nabi-nabi atau ajaran palsu. 很容易受到了假先知的欺骗。 Mari kita menjadi umat Tuhan yang sabar, 我们成为有耐心的信徒， tulus, 真诚， terus bergantung kepada Tuhan. 不断的依靠上帝。 Mohon hikmat Tuhan memimpin kita semua. 求上帝的智慧领导我们，上 Sehingga 上 kita 引导我 tidak 们， terpleset, 让我们没有视角， jika tidak jatuh ke dalam dosa
ketidakpercayaan 我们 kepada 没有 Tuhan. 堕落在不信任的罪恶当中。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Berkati kebenaran firman-Mu ya Bapa yang telah kami renungkan. Kami bersyukur untuk Mazmur 94 yang berseru kepada Tuhan untuk membalas semua kejahatan yang telah menimpa kehidupan umat Tuhan. Tuhan, kadangkala kami juga mengalami itu di tengah-tengah kesulitan-kesulitan dalam hidup, termasuk sakit penyakit dalam kehidupan kami. Bahkan juga ya Bapa, berbagai macam kejahatan yang mengintai kami. Tuhan, tolonglah supaya kami menjadi umat Tuhan yang selalu berseru kepadamu. Jadikan kami sebagai umat yang tulus hati ya Bapa, mengakui diri kami penuh dengan kelemahan, kekurangan. Kami orang yang berdosa, kami juga banyak tidak mengetahui dengan hikmat dari Tuhan. Bapa, dengan demikian segala kesulitan yang kami hadapi, bukannya kami menyalahkan orang lain, bahkan jangan sampai kami menyalahkan Tuhan sendiri. Tuhan, mari tolong kami. Berikan kami ya Bapa iman yang kuat. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, sehingga kami bisa diberikan hikmat oleh Tuhan, mengerti keadaan yang sedang kami hadapi itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sendiri yang juga memberikan kekuatan, istirahat yang nyenyak buat kami sekalian, sehingga tubuh kami beroleh kesehatan, mengerjakan semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa teduh kebaktian selesai.